di Negeri Sembilan. Hari ini di studio untuk slot pertama kami nak kupaskan kepada anda berkenaan dengan satu topik yang begitu menarik sekali, iaitu berkenaan dengan fenomena air pasang besar. Sesuai dengan situasi semasa kita sedang menghadapi musim tengkujuh, di mana fenomena ini akan meningkatkan lagi kebarangkalian untuk terjadinya banjir. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana sebenarnya situasi ataupun fenomena ini, saya bersama dengan seorang tetamu di studio, iaitu Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, iaitu Pensyarah Kanan Geologi Kejuruteraan dan Mekanik Tanah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dr. Syahidah, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Okey, terima kasih sama kita hari ini di studio. Saya rasa eloklah mukadimah ni kita kongsikan terlebih dahulu untuk penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Apa itu definisi air pasang besar sebenarnya? Silakan. Baik, terima kasih RTM di atas jemputan. Sebenarnya air pasang besar ni merupakan satu kitaran pasang surut sebenarnya yang terjadi di tepi pantai akibat daripada orang kata kita panggil tarikan graviti yang bertindak ke atas air laut itu sendiri selalunya daripada bulan, kerana bulan adalah sistem yang paling dekat dengan kita berbanding matahari. Tetapi kejadian air pasang besar ataupun kita panggil fenomena air pasang besar yang berlaku sekarang adalah apabila kedudukan bulan, bumi dan matahari itu sejajar. Okey. Jadi apabila ianya sejajar, tarikan graviti yang turut disumbang oleh matahari menyebabkan berlakunya kenaikan yang melebihi biasa. Okey, sekali ganda, mungkin dua kali ganda, bergantung kepada keadaan muka bumi. Jadi ini yang apabila kita lihat beberapa kawasan berlakunya limpahan sampai ke daratan. Okey, dan lately kita nampak mungkin trendnya itu jauh cakupannya ke daratan berbanding mungkin 10 tahun lepas. Dan ini sebenarnya ada faktor-faktor penyumbang lain seperti peningkatan aras air laut. Dan ini yang menyebabkan mengapa kita grupkan dia sekarang ini sebagai banjir. Sedangkan sebenarnya fenomena air pasang besar tidak diklasifikasikan sebagai banjir pada asalnya, kerana ia hanya akan naik pada sela masa yang singkat. Dan satu yang bagus ni pasal fenomena air pasang besar ni ialah berbanding tanah runtuh, berbanding banjir biasa, ianya boleh diramal. Okay? That's why kita nampak amaran air pasang besar akan dikeluarkan beberapa hari sebelum dan penduduk diminta berjaga-jaga, dan in fact kita boleh tahu pukul berapa dia pasang. Okey, dan berapa lama dia akan stay dan bila dia akan recede balik. So benda-benda ini menyebabkan kita kata fenomena ini adalah sesuatu yang predictable dan dia mempunyai patternnya tersendiri, kerana kita tahu bumi berputar, bulan mengelilingi matahari. So jadi putaran ini menunjukkan pattern pasang surut yang seragam. Okey, kita akan mengalami 2 pasang surut sehari, 2 air pasang sehari. So itu adalah something yang good lah. Okey, baik. Jadi apakah bentuk persediaan yang perlu dilaksanakan oleh penduduk yang berada di sekitar pesisir pantai yang berisiko tinggi dinaiki air disebabkan oleh air pasang besar ini? Baik, persediaan dia sama macam mana penduduk-penduduk yang berada di pesisir sungai, muara sungai sebagainya yang terkesan dengan kejadian banjir. Kerana apa? Mereka ini sebenarnya memang penduduk yang paling terkehadapan untuk menghadapi impak bencana sebenarnya, kerana air kita tahu 70% merangkumi isi padu dunia ni. Jadi kenaikan paras air itu ataupun coastal flooding itu adalah satu yang tidak boleh dielak sama sekali. Dan ini berlainan di kawasan bandaran yang apabila hujan, turunnya hujan kilat, banjir kilat, ianya disebabkan oleh kelemahan sistem manusia. Tetapi banjir di kawasan pantai, ianya adalah proses semula jadi yang pasti akan berlaku. Jadi apa yang mereka perlu buat? Sebenarnya kalau tanya saya, satu, perumahan di kawasan tepi pantai tidak seharusnya dibina rendah. Okey, kerana kita tahu dia akan naik, dan kita tahu air pasang besar jika tidak kerana full moon ataupun new moon, dia akan naik dengan pada kadar yang sebegini. Tetapi jika adanya full moon dengan new moon tadi, okey, anak bulan dengan bulan penuh tadi, kita tahu ekstrim lagi keadaan kenaikan tu. Jadi mereka perlu bersiap siaga jauh lebih awal. Mereka tahu risiko membina rumah dalam zon
contoh 3 kilometer daripada pantai, perlu adanya pelan-pelan tindakan oleh penduduk. Jadi of course pembinaan ban adalah salah satu cara yang paling simple tetapi praktikal. Cuma sekarang ni kita banyak dengar isu ban pula pecah. Okey, jadi bila ban pecah, apa tindakan penduduk seterusnya? Penduduk perlu tahu tindakan yang perlu dilakukan susulan itu. Contohnya mereka perlu membina beting pasir sendiri sebagai contoh. Okey, ini antara effort yang boleh dibuat secara localized, maksudnya di kawasan rumah masing-masing. Dan with hope kadar ini akan mengurangkan impak fenomena air pasang besar itu nanti. Yalah, kita duduk dekat Malaysia ni pun bukannya baru lagi kan. Betul. Jadi apabila ada ramalan keluar, kita sepatutnya sudah pun bersedia. Mungkin barangkali yang terkesan itu mereka yang tidak tinggal ataupun menetap di kawasan pesisir pantai, mereka tidak berapa maklum berkenaan dengan situasi fenomena air pasang besar ini. Cumanya kita nak minta doktor kongsikan, ialah kalau contohnya ada tornado ke, ada ribut petir menyebabkan limpahan air daripada laut dan sebagainya, juga boleh menjadi punca. Tapi bayangkan kalau ada air pasang besar lagi akan meningkatkan risikonya. Jadi saya ingin doktor kongsikan tahap kerakusan air itu menenggelamkan kawasan-kawasan darat itu sekiranya ada air pasang besar dan juga ribut petir, hujan lebat dan sebagainya. Yes, di sinilah sebenarnya concern itu wujud apabila berlakunya fenomena air pasang besar. Kerana apabila wujudnya storm ataupun ribut yang bakal datang dan hujan berintensiti tinggi yang akan turun di kawasan even hulu ataupun berdekatan dengan coastal, akan berlaku orang kata peningkatan air secara mendadak. Di saat air daripada lautan masuk ke daratan, sekarang ni air daripada daratan pula mahu masuk ke lautan. Jadi pertembungan itu akan menyebabkan limpahan yang kita panggil banjir. Dan kalau saya boleh petik satu sejarah dunia yang berlaku di Netherlands pada tahun 1993, kejadian inilah air pasang besar yang kita panggil Parisian spring tide, dan ianya concurrent dengan kejadian hujan masa itu, ribut tidak silap saya, menyebabkan kemusnahan yang besar dan kematian yang agak banyak, hampir 2,000 orang pada waktu itu. Jadi since that, Belanda mereka mengambil cakna, mengambil pengajaran daripada kesilapan yang telah berlaku, meramal, tidak berupaya meramal awal. Jadi sekarang kita lihat mereka terkehadapan dari segi coastal defence mereka. Jadi kalau berlaku di Malaysia, saya rasa kita memang akan menghadapi kesukaran yang besar kerana kita walaupun tidak orang kata entirely affected by storm yang berlaku di negara jiran, tetapi kadang-kadang kita terkena dia punya echo kan. Jadi echo sendiri pun kita lihat kalau tahun lepas semua kuat. Banjir itu ekstrim. Jadi apatah lagi dengan keadaan fenomena air pasang besar, kerana luruan angin yang kencang daripada laut akan menolak isi padu air yang tinggi masuk ke daratan. Jadi that's why banyak kawasan akan terkesan sebenarnya. Okey, jadi kita sebenarnya nak elakkanlah daripada perkara-perkara seperti ini berlaku kan. Jadi apabila bah menimpa ni, kita tak boleh nak jangka juga kan. Ini semua kuasa Tuhan, kita boleh meramalkan tapi Tuhan yang menentukan. Apabila ada individu yang sudah terkesan disebabkan oleh situasi air pasang besar dan juga banjir ini, apa yang mereka boleh lakukan pada waktu tersebut? Jadi kalau kita ni dah orang kata sekali, kena 2 kali, kena 3 kali, macam kita ni dah experience. Jadi kita kena belajar daripada kisah-kisah yang lepas. Jangan kita duduk berdiam diri saja. Pada saya lihat rakyat sekarang memang cukup cakna dengan keperluan ban pecah, ban itu diselenggara, sungai didalamkan. Kita dengar para penduduk setempat yang memang rumah mereka terkesan, mereka menyuarakan kebimbangan itu dan suara mereka ada kalanya didengari oleh wakil rakyat, dan itu adalah satu yang bagus. Sebagai contoh di Tanjung Karang, ban mereka pecah dan mereka terus membuat aduan, meminta segera diselenggara ban tersebut supaya sekiranya berlakunya fenomena air pasang besar, at least rumah mereka tidak terkesan, walaupun sebenarnya dah terkesan tu sebab air dah melimpah masuk. Tetapi apa yang saya boleh katakan, kalau saya boleh kupas mengenai ban yang ada di Malaysia, ianya telah dibina agak lama. Okey, pada tahun 1980-an, awal 90-an kalau kita baca petikan daripada Ketua Pengarah Nahrim itu sendiri. Dan saya setuju yang struktur ini sebenarnya telah ketinggalan dan perlu kita tambah baik, dan jangan menunggu sampai 2050-2100 yang dijangkakan kenaikan parasa air sehingga 1 meter. Okey, itu
agak terlewat sebenarnya. Apa-apa tindakan kita perlu lakukan sekarang, tetapi ianya perlu bersifat pada saya tidak hanya bertaraf grey semata-mata. Grey yang saya masukkan sini ialah kita bina tembok struktur yang rigid. Kita perlukan interaksi terhadap alam sekitar. Maksudnya mangrove, bakau perlu ada di dalam komponen untuk meminimalkan kesan kenaikan aras air laut itu sendiri. Jadi apabila ianya berinteraksi dengan binaan yang manusia buat, ban sebagai contoh, kita boleh mengurangkan risiko berbanding sekarang kerana sekarang kawasan paya bakau semakin menyusut. Jadi that's why kita tidak dapat menghalang kemarahan air itu kerana lapisan pertahanan kita hanya satu, ban sahaja. Berbanding kalau kita ada dua, sebagai contoh kalau kita sejuk, kita pakai jaket, kita pakai inner layer, right? So kita akan jadi lebih warm. Tetapi kalau kita hanya ada satu layer, itu yang menyebabkan masalah lebih rumit. Okay? Ban semula jadi tu semakin kurang sebenarnya. Ya, betul. Ban semula jadi. Ban semula jadi yang dibina itu banyaklah faktornya kenapa ban semula jadi itu kurang. Tapi tak apa, kita bukan nak bincang berkaitan dengan topik itu. Apa ciri-ciri ban yang kukuh, yang kuat untuk kita memastikan agar air itu tidak melepasi ke kawasan kediaman penduduk? Ciri-ciri itu sebenarnya ianya melibatkan kejuruteraan lah. Kita kena lihat dari aspek morfologi kawasan itu sendiri. Adakah ianya kawasan teluk, tebing. Okey, kerana kalau teluk kita tahu air yang mara dia akan menyebar secara luas di seluruh kawasan. Tetapi kalau kawasan tebing yang lebih sempit ataupun muara sebagai contoh, estuaries, kawasan-kawasan ini apabila kerana ianya sempit, air yang naik akan tersebar dengan jauh lebih ekstrim berbanding kawasan tadi. Jadi corak ataupun bentuk mitigasi berstruktur yang kita perlu belajar daripada negara jiran pada saya. Kerana apa yang sedia ada di Malaysia, saya lihat ianya lebih bersifat kepada macam benteng penahan ombak semata-mata, tetapi tidak sangat membantu untuk mengurangkan risiko kemarahan air laut ke kawasan daratan, ataupun sebenarnya ban juga dibina di kawasan sungai untuk mengelakkan limpahan air sungai ke kawasan dataran banjir. Jadi ban yang hanya bersifat tanah mampat, ianya tidak akan bertahan dalam skala yang lama. Okey, kerana ianya mengalami proses orang kata denudasi yang berterusan daripada interaksi dengan alam sekitar. Jadi kita memerlukan satu penyelesaian yang agak holistik. Kalau kita tengok di negara-negara Netherlands, mereka membina ban ataupun sistem hampir 9 km panjangnya dan ketinggian yang cukup baik untuk menampung kemarahan air laut. Air laut mereka jauh lebih besar daripada lautan Cina Selatan kita. Tapi tidak mengapa kerana itu menyebabkan bandar yang terdekat itu Rotterdam terhalang daripada kejadian banjir. Jadi isunya di sini kita perlukan satu mitigasi yang win-win. Okey. Of course, memang kos memang akan tinggi, tetapi in return kita mengurangkan loss daripada banjir itu sendirilah. Kos membaiki, kos menyelamat, kos kehilangan harta benda dan sebagainya. Kalau tahun lepas 6.5 bilion. Okey, jadi 6.5 bilion itu besar bilangannya, jumlahnya. Jadi kalau kita boleh put aside some amount of money daripada belanjawan untuk mitigation sebegini, saya rasa kita akan save lebih banyak. Saya dah cakap benda ini banyak kali sebenarnya. Bagaimana sebenarnya perubahan cuaca yang ekstrim, perubahan iklim, pencairan glasier di kutub utara, kutub selatan sebagai menyumbang kepada banjir ini? Betul. Sebenarnya itu yang saya cakap. Bila berlakunya pasang surut ataupun fenomena pasang besar, ianya sebenarnya satu fenomena biasa. Jangan orang ingat ini luar biasa. Ia biasa. Kita panggil super tide kadang-kadang kita istilahkan. Tetapi kenaikan paras air laut secara sedikit-sedikit, walaupun sentimeter yang direkodkan, sangat signifikan untuk menyebabkan kejadian ini bertambah buruk. Mengapa climate change sering kali dimomokkan memberi orang kata adverse effect terhadap apa fenomena yang kita alami sekarang? Kerana ianya adalah satu rantaian proses yang berkesinambung. It's like a domino effect lah. Alright? Ais yang berada di kutub, ianya dalam bentuk pepejal. Satu masa dulu ianya juga cair, tetapi bila dia mengeras dia berbentuk pepejal. Tapi ianya adalah air. Jadi apabila kutub mencair akibat tindakan manusia yang industri kita sangat ekstrim, kita bebaskan karbon melalui kenderaan dan sebagainya. Jadi suhu bumi makin meningkat. Okey, bila makin panas, ais mesti mencairlah kan secara logiknya. Jadi apabila ais mencair, ia menambah isi padu lautan. Kalau kata 70%, sebenarnya ada report mengatakan
jumlah lautan kita sudah makin meningkat, 30% daratan itu sebenarnya semakin berkurang. Jadi mana air pergi? Ke daratan lah. Okay? That's why ada satu kajian yang pernah orang kata tersebar secara meluas menyebabkan ramai penduduk Malaysia panik ni. Oleh Central Data mengatakan ada sebahagian kawasan Malaysia sebagai contoh Pulau Pinang, Kedah semua nanti akan jadi pulau by 2030 or 50. Jadi bukan nak menakutkan, tetapi itulah realiti sekiranya kita tidak berbuat apa-apa terhadap climate change. Sekiranya kita tidak take part dan orang kata mengurangkan pelepasan gas-gas yang berbahaya ini, karbon dioksida yang tinggi semua, tidak menanam lebih pokok, dan kita akan mendapat kesan sebagaimana yang diramal. Dan in fact, pencairan glacier di Antartik ataupun Arktik itu sendiri sebenarnya jauh lebih pantas berbanding apa yang diramal oleh saintis. Okay? Jadi itu menunjukkan betapa concerningnya isu ini dan perlu action daripada semua global. Saya tidak kata Malaysia saja perlu melakukan gerakan itu, tidak, kita perlu satu dunia. Dan that's why kita tengok negara-negara seperti luar Amerika setelah Donald Trump turun, okay, they are picking up back towards climate change. Netherlands, there are few negara yang memang memperjuangkan sustainability, okay, kehidupan mapan untuk future generation. Okey, baik, sedikit harapan daripada doktor sendiri. Seronok sebenarnya bila kita bercakap berkenaan dengan perubahan cuaca, bagaimana sebenarnya ia boleh memberi kekesan terhadap kehidupan kita yang kita tak dapat saksikan sekarang ini. Kalau dulu mungkin cuacanya 33, 30, bawah 30 tu dah panas kan. Sekarang ni saya rasa itu minimum cuaca kalau tak hujan walaupun musim kemarau kan doktor. Okey, secara ringkaslah mungkin harapan daripada doktor untuk penonton Sat Pagi Malaysia berkenaan dengan fenomena air pasang besar ini. Okey, saya tahu ramai yang terkesan dan penduduk akan susah hati apabila kita terkesan dengan air yang naik masuk ke rumah. Of course, kita harap action daripada agensi dan institut yang terlibat ataupun pihak-pihak terlibat itu cepat untuk memastikan faktor itu dikurangkan ataupun risiko itu dikurangkan. Paling penting yang pada saya, penduduk kena banyak bersabar. Okey, saya faham saya tidak berada pada situasi mereka, tetapi saya merasai kesukaran yang mereka alami. Jadi apa yang perlu ialah yang pasti nyawa itu diselamatkan dahulu. Harta benda kalau boleh, macam saya cakap, kerana ianya boleh dipredik, selamatkan segera, tetapi sekiranya tidak, nyawa itu lebih penting. Okey, yang paling penting sekali anda perlu ikuti laman Map Malaysia untuk mendapatkan sebarang ramalan cuaca ataupun fenomena air pasang besar ini. Terima kasih kepada Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita dan juga memberi kesedaran kepada penonton berkenaan dengan fenomena air pasang besar. Kita nak berehat seketika, kembali selepas